Memang menarik ni, tapi memang macam tu rapat sikit Alhamdulillah. Lepas ni rapat lagi. Rapat terus sebelah. Kalau di Perlis itu dah sebelah-sebelah sejadah. Sejadah masing-masing tapi sebelah-sebelah sejadahnya. Dan sebab apa tadi? Ayat Quran sebut wala nabluwannakum, kami benar-benar akan uji bisyai'in minal khauf, sikit je bagi ujian. Bisyai'in minal khauf, takut. Saya tak tahu tuan-tuan sekarang ada takut tak? Haji takut tak? Ada takut apa-apa tak? Tak ada tuan-tuan. Mana ada takut kita ni? Tapi kalau musibah takut bini, itu musibah juga tu. Kan? Tu musibah juga tu. Tengok timing pukul 11 ngetih. Balik dulu bini bagi lesen sampai pukul 11. Itu musibah jugalah. Tapi itu kita bukan musibah yang kita nak sebut hari ni. Tapi ketakutan ni kalau tuan-tuan tengok tu, kalau di Palestin, Syria, tak tahu malam tu tidur, bangun pagi esok tu boleh bangun ke tidak. Bukan boleh bangun sebab apa? Takut rumah kena bom kan. Tapi kita tak rasa macam tu. Cuma baru ni Allah Ta'ala uji banjir tu, memang dia orang ada rasa takut. Yang bila air dah naik, takutlah. Mula-mula dia orang gembira kan. Gembira air hujan. Seronok kita pun tu kan. Kalau air hujan rahmat kita kata, betul. Tapi bila dah naik, saya cerita tuan yang berlaku kat tempat saya je, dekat kampung tengah, kampung Seri Aman, kampung Kenangan di Puchong tu. Antara yang naik awal sebelah Sungai Kelang tu kampung tengah lah. Okey. Kalau dengar cerita hari Jumaat, dah 2 minggu lah, dah 2 Jumaat ni. Ya. Bila Jumaat tu hujan, buat tak tahu je lah. Tapi bila Sabtu hujan lagi, air dah naik entah. Di Kuala Sungai Baru tu ada budak-budak sekolah tengok, seronok ada air. Pakai buku lali. Dia tak ada apa-apa ni, betul tak? Semua cakap tak ada apa-apa. Okey. Tapi bila dah sampai tengah hari sampai petang dah naik sampai ni. Baras buku lali. Buku lali pula. Peha, lutut. Dia orang kata ni kena settle ni. Baguslah. Tengah hari petang, dia orang kata baik buat naik orang tu. Tapi ada juga yang tak naik lagi. Naikkan kereta ke LDP. Lebuh Raya Damansara Puchong tu, naik atas. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, hari Sabtu tu, tol dah mula tutup rupanya. Buat palang. Orang-orang yang dari luar, dia orang tak boleh masuk dalam nak selamatkan. Kereta tutup kan. Daripada Shah Alam dah ada cerita dah. Tapi di Puchong tu begitu keadaan dia. Jadi kalau saya kata tuan-tuan, ayat Quran sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dah rasa dah dia orang. Khauf, ketakutan tu dah ada dah. Okey. Lepas tu wal ju', kelaparan. Wish tuan-tuan, kita bukan cerita pasal lapar kita sekarang ni ataupun lapar bulan puasa, bukan. Tu bukan ujian tu. Tapi yang betul-betul lapar tuan-tuan. Bila Sabtu tu dah kena, ada yang malam tu masih lagi tersadai. Esok Ahad pagi je tuan-tuan, masih lagi ada yang terperangkap kat rumah. Takut ada, lapar ada. Okey. Naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Jadi kali ni saya tengok tuan ayat Quran yang ni, package dia memang kena habis untuk semua yang banjir tu. Takut, lapar, hilang harta benda. Cuma wal anfus, Puchong tak ada. Anfus ni apa? Kehilangan jiwa, mati, tak ada. Yang ada mati di Seri Muda. Itu ada. Tapi Puchong tak ada tuan. Sebab dia orang berjaya selamatkan. Lepas tu apa? Wathamarah, dan juga hasil-hasil yang tak menjadi. Mungkin ada orang yang ialah dia tengah set up tanam apa-apa ke atau apa-apa barang yang habis sekali kena angkut dengan air. Tapi tuan-tuan tengok ayat Quran ni tuan-tuan, wabasyiris sabirin. Ya Allah tuan-tuan, macam mana Tuhan boleh sebut benda tu iaitu apa? Beri khabar gembira. Tuan-tuan bayangkan, tadi Tuhan sebut bagi ujian-ujian, tapi ending dia ialah bagi khabar gembira. Khabar gembira apa tuan-tuan? Kena uji macam tu. Betul? Untuk siapa ni? Wabasyiris sabirin tuan-tuan. Allah kata bagi kabar gembira pada orang yang sabar tuan. Okey, sambungan ayat tu allazina iza as'abathum musibah, siapa yang kena musibah sebut apa?
Qalu inna lillah. Ini semua tuan kena sebut. Yang dengar musibah kena sebut, yang kena musibah pun kena sebut. Saya ulang tuan ya. Untuk perkataan qalu inna lillah tadi, qalu tu mereka berkata. Tapi yang kita kena sebutkan ialah inna lillah. Sesungguhnya kita milik Allah Taala. Maknanya tuan, syarat dia tadi yang nak dapat berita gembira untuk orang yang sabar tadi, pertama sekali yang keluar pada mulut dia ialah dia kata kita Allah Taala punya. Maknanya Allah Taala boleh buat apa saja yang dia nak ke kita. Nak bagi banjir, nak bagi terbakar ke, nak bagi angin, silakan. Okey. Sambungan dia wa inna ilaihi rajiun, dan pada dia kita patah balik. Tuan-tuan, bila sebut patah balik ini, itu sebenarnya cara nak bagi semangat. Apa dia? Sebab nanti patah balik nanti baru tahu, ush, dapat syurga. Ha? Kalau tahu hari itu dia kata, kita nantilah esok ke hari akhirat boleh tengok patah balik kat Tuhan. Tuhan bagi syurga, kita kata apa? Kalau macam ni punya hari tu, banjir ni sikit punya hal. Nampak tuan? Itu dia. Esok dah sampai syurga tuan, tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dengan sebab perkataan kita kata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dengan sebab perkataan tu Allah Ta'ala bagi syurga. Kita tengok syurga, kita kata apa? Hari tu punya banjir dia kata, kalau bagi banjir lagi pun tak apa. Mana sampai tahap perkataan tu keluar. Sebab apa? Sebab sikit sangat ujinya. Ujian. Nak banding dengan nikmat. Lupalah. Tuan biasa dengar ada hadis yang sebut, habis semua lupa tuan. Tak ingat langsung apa yang Allah Ta'ala bagi. Dengan sebab apa? Dah tenggelam dalam kenikmatan tadi. Okey. Ya. Lagi tuan-tuan, apa cara lagi? Sebenarnya hebat orang beriman ni tuan-tuan, ajaiba li amril mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaib orang beriman ni apa dia? Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat disyukur, tapi kalau uji sabar. Maknanya bagi macam mana pun tak apa kita ni. Tapi benda ni kena didik tuan-tuan. Dia kena didik pada diri kita. Cara dia macam mana? Contoh tadi, kalau kata kena ujian tuan-tuan, kita kena belajar cara menukarkan ujian tu jadi hikmah tuan-tuan. Okey, boleh tuan petang ni nak ajak tuan-tuan sama-sama tukarkan musibah jadi hikmah. Cara dia apa? Cara dia pertama sekali, tengok apa yang Nabi ajar. Okey. Bila kita tengok musibah, ni boleh juga depan ni kan? Boleh je kan? Seronoknya tengok tuan-tuan sah apa-apa ni kan. Selangor tak ada kan? Tuan semayang kat Selangor tak? Selangor jauh lagi. Kadang saya pelik kat rumah flat saya tu, orang yang sama jumpa semayang je lah dekat macam ni kan. Pengusi dia kata tak apa, ikut dulu kan. Ini saya dah seronok tengok ni tuan. Okay, sama pula tadi. Mana tukarkan ujian tadi jadi hikmah kat mana? Kita tengok Nabi ajar apa kat kita. Cara-cara dia. Pertama sekali, bila orang tengok musibah. Tuan-tuan tak kena kan? Tapi tuan-tuan tengok orang kena, betul? Tuan-tuan dengar orang kena. Tadi kita dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, betul? Jangan drama sangat. Apa yang dramanya? Yalah, aku ada accident ni, adik masuk hospital, inna lillahi. Belum mati. Nampak? Orang duk berasa macam mati je, inna lillahi. Kena dengar musibah, inna lillahi. Cara dia apa? Tuan-tuan kalau tengok orang kena musibah, kataan pertama keluarkan alhamdulillah. Ada ke seronok tuan-tuan? Orang kata alhamdulillah seronok orang. Ya. Bukan seronok pasal dia kena. Alhamdulillahillazi afani mimma btalakallahu bihi. Ada sambungan ni wa faddalani tu. Tapi tak apa, saya nak tuan-tuan ajak malam hari ni buka, nanti cari dalam tu. Kataan kalau boleh tukar font Arab tu dia alhamdulillahillazi afani mimma btalakallahu bihi. Kalau dengar orang kena musibah, terus sebut segala puji kepada Allah yang apa? Afani, yang selamatkan aku daripada apa yang diuji kat atas engkau. Okey? Dan Nabi bagi janji tuan-tuan, bukan orang lain, Nabi bagi janji. Siapa yang baca doa ni, Allah pelihara dia daripada terkena musibah yang sama macam orang tu. Tuan-tuan tengok orang accident tak? Bawa accident kan? Kalau kiri kanan, belah kiri accident, belah kanan belah kanan accident, belah kiri kita tengok mana satu jam? Sini ke sini?
Mana satu jam? Susah nak jawab. Susah ni. Orang Malaysia. Dua-dua jam tuan. Belah accident jam, belah tengok pun jam. Tapi kita yang tengok ni sebut apa? Tengok ada kereta terbalik kan. Tu laju lah tu. Enggak? Nampak tak kataan yang keluar pada mulut kita? Tu laju tu. Yang kedua, tu mesti mengantuk. Ngantuk, laju, mesti main telefon tu. Bukan itu kataan yang patut keluar tuan-tuan. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, alhamdulillahillazi afani mimma btalakallahu bi. Nabi bagi janji apa tadi? Kita kalau baca doa tu, Allah akan pelihara perjalanan kita sampai ke destinasi kita. InsyaAllah Allah pelihara daripada sikit. Kalau nak jadi tu ujian lain. Tapi dengan sebab berkat baca doa yang Nabi ajar. Mana nak cari doa tu? Ada tempat nak conteng sikit. Kalau tak ada tak apa. Boleh Google nanti saya hantar kat pusi ke. Cari doa tu kan. Alhamdulillahillazi afani mimma btalakallahu bi. Itu cara dia. Kalau tengok orang kena musibah, bukan kita keluar mulut menyala-nyala korang, bukan. Itu tak masuk lagi yang kata, banjir besar ni, inilah puncanya. Masjid tak dihidupkan 2 tahun. Siapa kata 2 tahun? Tak pergi masjid ke? Elok je ni. Kan? Inilah puncanya, sah, tidak dirapatkan. Tak ada kaitan tentang kat situ. Tak ada, jangan nak buat telahan macam tu, tak ada. Itu Tuhan nak bagi ujian, Allah bagi ujian. Cuma kita tengok cara kita respon dengan ujian Tuhan macam mana. Wabasyiris sabirin tu, beri khabar gembira pada orang yang sabar. Okey? Yang kedua tuan-tuan, macam mana nak tukar barang musibah jadi hikmah. Kita ni kadang-kadang pelik. Kenapa ya? Padahal Nabi bukan tak ajar. Kan? Tuan-tuan tengok Tadi orang yang tengok musibah. Kali ni yang kedua iaitu orang yang dia sendiri kena. Okey. Apa dia? Tuan-tuan nanti cari satu doa kena musibah. Doa ni diajar oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Biasa dengar? Google tuan. Cari doa ni, hantar kat saudara mara atau kawan-kawan yang kena musibah. Okey, apa doa ni tuan-tuan? Allahumma jurni. Boleh ikut tuan-tuan? Ikut jap. Allahumma jurni. Ma tu ialah hamzah tu. Allahumma hamzah jurni. Allahumma jurni fi musibati. Ikut saya tuan. Okey, ya Allah ganjari aku dalam musibah ini. Ganjari apa tu? Bagi ganjaran pahala lah. Dengan sebab apa? Dengan sebab bersabar. Tuan-tuan, dia dalam musibah ni ada orang yang dia respon musibah dengan mengeluh. Sorry, tak dapat pahala. Okey, tapi siapa yang respon musibah, Allahumma ajurni fi musibati, dengan kesabaran, insya-Allah dapat pahala. Tapi sambungan doa tu, wakhluf li khairan minha. Sebut tuan, wakhluf li khairan minha. Ya Allah bagi ganti yang lebih baik. Okey. Saya tanya tuan-tuan, dapat tak periuk baru dia orang hari tu? Periuk nasi. Jadi tak tahu. Periuk baru, stove baru. Ada? Cuma petak air baru saya tak dengar tuan. Mesin basuh baru kawan saya ada. Dia tu kira hero lah. Faham di kampung tengah hari tu. Rumah dia lepas kena, dia dah selamatkan mak ayah dia naik atas. Kan? Hari tu kalau Shah Alam tu semua hotel semua dah penuh. Tuan tahu dia pergi selamatkan bila kira-kira dia dengan kawan dia, Allah tuan-tuan. Ni sebab kata-kata kena kutip cerita ni tuan-tuan. Kawan dia kaki mancing. Okey, tak pernah terfikir nak bawa balik bot daripada Kelang tu. Minggu tu tuan-tuan, dia nak bawa balik. Tak tahu kenapa. Rupanya sampan dia tu bot tu guna untuk selamatkan orang tuan-tuan. 192 orang dia selamatkan. Saya kata hero dia tuan-tuan. Masuk dalam TikTok semua. Ada orang tunggu, buat rakam apa semua, dia akan datang. Saya kata cerita macam ni lah patut kena cerita ke orang tuan. Maksudnya dia fikir pasal orang lain. Saya kata barang baru tadi kenapa? Kadang-kadang tuan-tuan tak baca pun doa tadi. Ganti yang lebih baik. Tak baca pun. Tapi Allah bagi tak? Bagi tuan-tuan sebab ramai orang baik tuan-tuan. Ni minggu lepas ni ada 3 trailer daripada tuan-tuan, boleh fikir-fikir balik tuan-tuan. Entah mana datang 3 trailer daripada Thailand, selatan Thailand. Hantar barang tuan-tuan.
Sampai kita kata, memang ada rumah orang tu baru tu cakap mana memang baru ada seorang makcik tu lagi tuan. Kat Bukit Lancung cerita dia. Ada orang datang bagi periuk, bagi toto periuk macam tu lah. Makcik tu kata terima kasih lah, bagi toto apa semua. Kenapa? Sebab sebelum banjir memang tak ada pun. Tuan faham tak tuan? Maknanya ada barang-barang yang Tuhan bagi kat dia sebelum banjir tak ada pun barang tu. Lepas banjir dapat barang. Kalau fikir cerita dia kata, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak minta dengan Tuhan pun Tuhan bagi kan. Apatah lagi kalau minta tuan-tuan. Itu sebab kalau saya dengar Menteri Agama sebut itu Ustaz Derihan, dia kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta dengan Tuhan dengan sabri, dengan sabar, was-salah dan sembahyang. Cuma ini kena beritahu kat dia orang. Tadi selain daripada sebut qaul innalillah tadi, baca doa tadi, solat ni terima kasih lah ada orang kawan-kawan budak-budak USIM tak silap atau UIA yang buat penerangan sikit apa semua. Walaupun benda tu tak susah nak sampai sebab dia bentuk apps pun ada. Fiqah ketika banjir tuan. Orang tanya boleh tak wuduk dengan air yang banjir tu? Boleh. Cuma tak payahlah berkumur. Takkan nak kumur. Atau masuk air dalam hidung tak payah. Istinsyak dengan istismar tak payah. Basuh je muka, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri. Dah. Lepaskan semayang. Ada yang sampai tahap boleh buat jamak. Jamak sebab hujan, jamak mator ni tuan-tuan. Kalau kita fikir, bukan mazhab lain pun, mazhab Syafi'i. Tapi mesti dibuat di masjid. Cuma masjid hari tu macam kampung Seri Aman. Bila dah sampai petang tu, dia orang kata, jom selamatkan. Pergi pindah kampung, masjid kampung Seri Aman. Sebab dia orang kata, situ mungkin tinggi sikit. Sampai masjid tuan, masjid pun banjir tuan. Kapek-kapek semua angkut lah pasal. Tapi tuan sekejap benar orang buat collection tuan. Nak minta kubur 130,000. Faham 30,000. Faham 40,000. Dapat ganti macam kapek tuan-tuan ni. Senyum tuan. Kapek raudah ni tuan. Terkenang-kenang tu tengok ni kapek ni tuan. Tapi nak sebutkan tuan, tengok dengan pemurahnya orang. Ada pula hari tu tuan daripada Kelantan. Kita kalau tak sebab banjir tuan-tuan. Entah bila pula orang Kelantan tu nak datang daripada Tumpat. Saya pula tuan, orang tu dia sap-sap sebab asalnya dia telefon orang lain. Kalau Kelantan tu dia arahkan tolong orang Pahang je. Tapi hari tu dia telefon kawan dia, ada orang Kelantan di Sepang. Dia kata kami tak ada kotor. Tak ada isu sangat sampah ni, dia kata. Terus dia bagi nombor Puchong. Saya lah. Sebab saya ketua. Ketua di Puchong tadi lah, bila operasi tu saya jaga. Dia orang telefon tuan-tuan, seronok lah tuan-tuan. 3 backhoe naik trailer tuan. Apa tu ada 6 lori tuan datang pergi bersihkan sampah-sampah kat kampung Seri Aman tuan. Dia orang buat kerja lain macam tuan-tuan. Saya tak tahu benda dia orang ni ada ambil ketum ke. Kan? Satu macam dia orang kerja tuan. Kita give up kan pagi tu dah kutip-kutip tuan dah. Habis. Orang MBSJ senyum lah tuan. Majlis Bandaraya Subang Jaya. Dia orang pun import orang MBPJ. Petaling Jaya untuk settle kan. Dapat tolong daripada Tumpat. Seronok dia orang tuan. Seronok dia orang. Sampah settle. Dia pasal isu dia pasal benda tu dekat depan rumah orang. Nak ambil bawa ke port yang lebih besar lagi. Kita nampak tak tuan-tuan? Tu sebab kita cara orang beriman tukar musibah jadi hikmah tuan-tuan. Ukhuwah antara orang Islam. Kan? Lagi kerja sukarelawan. Cuma sukarela pun tak sukarela pun janganlah sampai tahap pergi basuh kuil pula. Tuan-tuan okey tak okey ni? Ada kat sini ke? Tak ada. Tuan-tuan tahu tak jawapan dia macam mana hari tu? Kalau Ustaz Azhari terus ke Ustaz Dr. Zakir Naik pun semua dah cerita kan. Dia sini je. Kalau ta'awanu 'alal birri wat taqwa tu tolong dalam hal kebaikan dan takwa. Tuan-tuan rasa macam mana? Sini je. Kalau masa kat kampung itu ada orang Cina, Chong. Kan? Tersekat dalam rumah. Boleh tolong? Boleh. Ravi, tolonglah. Tahu tak? Nyawa kan? Selamat kan? Tapi bila benda tu berkait dengan barang-barang berkait dengan agama, boleh tolong? Itu tak payah. Tak payah tolong kat part tu, biar dia orang sendirilah. Okey, boleh tak faham? Tolong boleh tak tolong? Jawapan Dr. Zakir Naik tu dia bagi contoh kan. Ada rumah orang terkena rumah pengganas dia kata. Hari tu kena banjir rumah pengganas atau terbakar ke apa. Yes? Kena banjir lah contoh kan.
Boleh selamatkan penganas dia. Boleh selamatkan nyawa dia kan. Bila kita kata, alah biar je lah mati dia. Tak, selamatkan dia boleh. Tapi lepas habis semua, dia pun kata, rumah dia dah kering. Boleh tak tolong basuhkan saya punya senjata? Boleh tak? Haram. Tak payahlah. Itu biar dia orang buat kerja sendiri. Jadi kita ni kena faham kan. Part mana yang tahap yang boleh tolong apa semua. Alah ustaz kita, dia orang basuh bukan basuh dia orang sembah apa, dia orang basuh je. Oh tu susah lah tu macam. Kan? Benda tu berkait dengan benda-benda yang Allah Ta'ala tak tersuka kan. Terlibat dengan benda-benda kesyirikan kat situ. Dia tak buat syirik. Kalau kata budak-budak muda tu datang tak ada buat syirik. Tapi dia kalau boleh, so ikutkan Dr. Zakir Naik ni memang dia akan agak, kalau orang tanya keras ke tidak dalam bab ni tuan-tuan, perbandingan agama ni memang lebih study kan. Dia pun antara yang tak setuju ucapkan Merry Christmas apa semua. Kalau yang macam open sikit, kalau tuan-tuan memang akan baca nanti orang forward, Dr. Yusuf Qaradawi kata boleh. Sampai tahap ambil kontraktor, jadi ambil apa? Kontraktor bina gereja pun boleh. Tapi tuan-tuan, Dr. Yusuf Qaradawi mungkin dia duduk dalam dunia, dia dunia tuan-tuan. Dia main dunia, ketua masa tu Kesatuan Ulama Dunia. Kan? Jadi dia memang ada terpaksa open sikit ke tak tahulah macam tu sampai tahap macam tu. Tapi bila kita dah tempat-tempat kita macam kat Malaysia ni, benda yang tak berhajat sampai tahap nak pakai pendapat tu tak payah. Tak boleh sampai tahap tu. Biar dia orang bersihkan sendiri. Nak tunjukkan apa? Kita kena jaga Malaysia ni kadang yalah nak open sangat nanti jadi plural pula. Dah dengar plural ni apa? Sampai tahap ya ada orang merasa tak apa, agama pun tak apa. Padahal kita belajar inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ni ialah agama Islam. Tak boleh nak bawa tak apalah semua agama ajak kebaikan duduk agama apa pun tak apa. Tak boleh macam tu. Kita kena kata yang benar ni ialah Islam. Tak boleh, itu bab lain tuan-tuan. Esok ada ruang peluang dengan tuan-tuan ni. Sini ada kuliah maghrib semua ada kan? Ada sini Saya ada bawa juga fiqh interaksi dengan non-muslim. Saya bawa tu bertahun-tahun dah tuan buku tu. Dengan Dr. Nizam yang tulisan. Habis buku tu ada pula pada fiqh mu'alaf. Menarik juga. Dan ending dia tesis PhD dia bawa keluar, ekstrak kan, jadi fiqh hubungan etnik. Tuan tengok dalam tu jawapan dia, kita mesti berprinsip dan ada dakwah yang dibawa. Kita takkan jadi ekstrim sampai tahap bunuh kafir, biar dia orang mati. Tak ada. Kita tak ajar yang tu. Dan kita tak ajar juga satu lagi iaitu tak apalah tolong diorang nak lawan sultan ke, nak lawan agung ke, tak apa. Itu tak boleh. Dua-dua tak boleh tuan. Ekstrim tak boleh, open sangat tak boleh, liberal sangat tak boleh. Di tengah-tengah tuan. Islam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Islam yang mana datang tengah-tengah tuan untuk selesaikan semua keadaan. Okey? Tu cerita tuan-tuan pasal banjir tadi. Moga ni pukul apa masuk ni tuan sini? 1.14. 10 minit ke ya? Minit lagi je? Ke boleh landing dah? Boleh dah? Lagi 2 minit lagi, 2-3 minit. Okey. Nak ajak tuan-tuan bersama-sama fikirkan untuk agama tahun 2022 ni, berusahalah tuan-tuan untuk baikkan diri kita dalam hal beragama ni. Saya sebut sini bukan apa, sebab hari ni tuan-tuan kalau tengok ada orang tengok agama ni tengok rasa macam menyusahkan. Sebab dia tengok orang banyak gaduh, dia kata dalam hal agama. Sepatutnya tidak tuan-tuan. Betul tak? Bila dah ada keterbukaan, orang tanya fiqh ni apa semua, patut menjadikan orang lagi rasa agama ni praktis. Benda yang mudah dipraktiskan, dipraktikkan, maknanya bukannya lagi nak bergaduh. Okey, tak apalah kalau ada orang belajar macam ni, dia buat macam tu. Alah tuan-tuan, kita kan susah-susah bila pergi Mekah tu, elok pula semuanya open. Tahu je. Betul? Jadi relax tuan-tuan. Macam sekarang ni dah makin open apa semua. Relax tuan. Sekarang dah boleh semayang, dah boleh makan semua, tahulah. Bab-bab agama ni tuan-tuan patutnya menjadikan kita lebih mantap tuan. Lepas ni buka, kalau boleh miliki buku, datang kuliah tuan-tuan. Kita datang kuliah satu lah tuan. Saya selalu pesan masa jemaah, saya tengok dia orang datang sikit-sikit dia, tak datang, ada yang dah hilang. Saya kata apa? Kita jangan biar diri kita hilang tak dengar ceramah, saya kata. Masa dia PKP hari tu, orang tengok online nasib lah tuan. Kalau tengok online pun sambil tengok sambil makan tu. Saya tanya tuan berani makan sekarang? Tengah kuliah? Tak ada, dia tahu kan. Malu nak makan. Ataupun sambil baring. Masa dengar kuliah online dan baring pun ada.
Apa ingat tak tahu tuan. Kadang-kadang saya bila buat kuliah online saya tengok kan. Mata yang memandang tu kita nampak kat atas tu. Satu ke dua. Kadang satu, dua. Siapa satu tu? AJK yang panggil tu. Kalau dia tak tekan buka tuan, habis tuan. Dalam ceramah seorang-seorang tu. Bila dah buka macam ni saya kata syukur sangat kan. Bila syukur dah buka satu. Lepas tu jangan tak datang. Sebab apa? Kalau siapa yang biarkan diri dia tak datang, macam ni tuan-tuan saya cakap. Takut hati nanti jadi gelap tuan. Kena risau tu kalau hati jadi gelap tu. Apa jadi? Pertama, susah nak buat kebaikan. Yang kedua, senang buat maksiat tuan. Sebab apa? Sebab hati dah gelap. Tu sebab tuan, orang nak susun kuliah tuan datang bukan kena bayar pun. Ada tempat berbayar untuk hiburan pun semua orang sanggup bayar. Saya kata bukan salah. Tuan-tuan nak pergi mandi sambil lagun, tuan-tuan nak pergi mandi tempat-tempat taman tema ke, tuan-tuan nak pergi tengok wayang, bukan saya kata hari ni haram semua, tak. Tapi janganlah tak datang kuliah. Sebab tuan-tuan bila ada orang dia dengar benda yang menenangkan hati dia, ustaz ajar adab, ustaz ajar fiqh, buka Quran apa semua, bagi lega. Supaya kita buat ibadah pertama biar betul. Tanpa bila ada orang 30 tahun, 40 tahun sembahyang tak betul. Sebab apa? Fatihah tak betul. Alhamdulillah hirup bil alamin. Hirup apa tuan? Hirup. Hirap. Rab masalah. Dia roh. Okey. Sembahyang tuan-tuan. Lepas tu apa lagi? Bagi tenang hati. Saya sebut bab adab. Saya bawa juga kita adab tuan-tuan. Kita buka ni. Bidayatul Hidayah tu. Imam Ghazali tu. Best tuan-tuan. Kita susun kan. Supaya hari ni orang dia, tuan-tuan tengok anak-anak muda ni tuan-tuan, mulut dia orang macam mana. Walau main kat padang, BI tak cakap tuan-tuan, confirm keluar punya. Bukan dia orang marah kawan dia sebut pasal Arab khinzir, tak ada. Disebut tuan-tuan, BODOH lagilah. Keluar, kenapa tuan? Tu sebut adab, tak payah sebut dengan mak ayah dia orang. Kat sekolah cikgu macam mana dia orang buat. Kena belajar beradab tuan-tuan. Tuan-tuan betul tuan-tuan. Kalau ikutkan fitrah manusia ialah beradab tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang automatik tunduk kan kalau jalan nampak orang. Automatik kenapa? Sebab memang fitrah. Walaupun tak ada dia ajar kata ada hadis kata mesti tunduk, tak ada, memang tak cakap macam tu, tapi automatik. Kan orang nak beradab ni, orang beradab ni automatik. Tuan-tuan tak ada siapa tiba-tiba hari ni, siapa berani sekarang panggil bangun tiba-tiba marah-marah. Kalau ada bipolar tu lain cerita tuan. Ada problem sikit mental tu cerita lain. Tapi dengan tiba-tiba kita tak jadi kurang ajar, tak ada tuan. Ada. Di mananya auto adab ni. Ada satu hadis tuan, Nabi sebab apa? La yatajanasnain. Kan? Tidaklah dua orang itu akan berbisik kalau ada yang ketiga. Nabi tak sebut perkataan jangan berbisik kalau ada 3 orang. Dia tak sebut macam tu, kenapa? Sebab tak payah pesan jangan pun tak apa. Sebab apa? Automatik kena faham kalau 3 orang tak mungkin 2 orang dia akan berbisik. Macam tu. Boleh saya ulang ni dalam hadis bab adab ni Nabi sebut tidak akan berbisik 2 orang ni kalau ada yang ketiga. Maknanya tak perlu pun Nabi nak sebut jangan berbisik, tak payah. Sebab apa? Sebab orang kena faham kalau kamu 3 orang, 2 orang bisik, apa perasaan yang ketiga? Seolah-olah macam kata kat dia. Tapi hadis tu ulama bincang kalau 4 orang je tak apa, boleh bisik 2 orang. Boleh tuan ya? Maksudnya tuan kadang-kadang bila kita faham Nabi punya kataan, Nabi tuan kalau disebut satu kataan, dia jami' mani' kan. Jami' tu merangkumi semua, mani' dia akan melarang kataan dia tu tak boleh benda lain difahami dengan maksud lain. Macam mana sebut ke tuan? Tak apalah, kita pernah penat tengah hari ni. Makna perkataan Nabi tu kita boleh bincang sampai tahap ada orang sebut hadis Nabi boleh habis 1 jam kuliah untuk fahamkan orang. Betul. Boleh dikembang-kembangkan. Jadi hari ni tuan-tuan ambillah tentang azam 2022 ni. Tuan-tuan ada azam apa tak 2022 ni? Ustaz, azam memang setiap tahun ke? Ambil bulan Masihi ke? Bukan tu. Sebab kita ada benda yang sifat dia kena berubah setiap hari. Tuan-tuan dengar kata cerdik pandai, ada yang kata Sayyidina Ali, tapi dia bukan hadis dan ya. Yang kamu mestilah lebih baik, beruntung orang yang lebih baik pada semalam. Rugi orang yang sama macam semalam. Celaka orang yang lebih teruk pada semalam. Okey? Mana perubahan tu setiap hari, betul? Tapi kalau benda bersifat tahunan tak apa tuan-tuan. 2022 tuan-tuan ada target. Macam mana pun mesti nak kumpul duit nak pergi umrah. Boleh?
Kan? 2022 punya target, selalu orang buat cerita pasal kurus-kurus apa semua tu. Tak. Kita kata 2022 nak try khatam Quran 4 kali. Boleh? Oh, susah tu. Saya cakap macam ni kan, 4 kali. Ada muslimat kata, sikitnya dia kata. Malu saya kata macam tu kan. Ustaz takkan 4 kali? Saya kata, tak apalah. Tu sekurang-kurang je lah 4 kali. Kalau boleh 5, 6 kali. Boleh tak? Ada orang target saya macam mana pun, seminggu mesti ke 5 kali dengar kuliah. Okey tuan ya? Cuba target macam tu insya-Allah. Okey, rasa syukur sangat tu untuk dengar hari ni, semoga kita makin lebih baik insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.